Terlontarnya Nabi Adam AS dan isterinya Hawa ke dunia yang ketika itu masih bersenang-lenang di syurga kerana mengingkari perintah Allah SWT apabila tanpa disedari oleh Hawa bahawa buah khuldi adalah buah yang dilarang oleh Allah SWT yang sepatutnya tidak dimakan olehnya. Punca kedua-dua penghuni syurga itu mengingkari perintah Allah SWT hanya berdasarkan satu sebab, iaitu hasutan dan bisikan daripada iblis dan kuncu-kuncunya yang terdiri daripada syaitan laknatullah. Malah iblis telah berjanji kepada Allah untuk tidak menyembahnya dan akan menyesatkan umat manusia sehingga hari kiamat. Maka tidak hairanlah apabila banyak kejadian seperti rogol, penzinaan, pembunuhan dan bermacam-macam lagi kejadian lain yang berlaku akhir-akhir ini berpunca dari hasutan dan da'iyah dari iblis dan syaitan yang berjaya mempengaruhi manusia yang lemah imannya. Hal sedemikian bukanlah sekadar dalam sejarah semata-mata kerana bukti ketara yang dapat dilihat telah berlaku pada akhir bulan Julai tahun 2006 apabila berlaku pembunuhan kejam di antara dua sahabat karib berdekatan Pasar Wakaf Baharu, Kelantan. Membongkar kejadian tragis dan misteri tersebut kepada wartawan CRTV, seorang pengamal rawatan tradisional dan ilmu gaib Darus Mutalu yang berasal dari Sulawesi, Indonesia menceritakan pengalaman tersebut. Katanya, beliau mendapat tahu punca kejadian itu berlaku sewaktu berdialog dengan dua makhluk halus berpasangan yang dikenali sebagai langswir. Kedua-dua langswir itu adalah perempuan di mana salah satunya adalah sebagai pak turut kepada satu lagi langswir yang dianggap oleh Darus sebagai nenek, di mana sebelah mukanya berwajah cantik dan sebelah lagi kelihatan hodoh dan hitam. Punca kejadian itu berlaku adalah dari hasutan suara gaib dari nenek langswir tersebut yang dianggap Darus terlalu hebat apabila berjaya menghasut mangsanya untuk melakukan pembunuhan tanpa alasan. Namun bukan itu sahaja, perbuatan yang diakibatkan oleh nenek langswir itu, banyak lagi kes-kes kemalangan yang berlaku di persekitarannya termasuk di simpang Wakaf Baharu tersebut. Cerita berkenaan bukan rekaan, sebaliknya hasil dialog itu beliau dapat membongkar bahawa kawasan tersebut merupakan laluan nenek langswir itu kerana terdapat begitu banyak ilmu hitam dan kejadian menyantau orang lain atas tujuan jahat wujud di kawasan itu. Katanya, nenek langswir itu cakap kawasan Wakaf Baharu itu adalah laluannya. Di sini banyak sekali ilmu hitam, malah sudah banyak yang beliau tangkap. Tambah Darus lagi, sewaktu beliau ingin menangkap nenek langswir itu, makhluk itu menjelmakan dirinya dalam bentuk asap yang datang dari arah belakang sebuah klinik swasta di hadapan pasar tersebut. Walau bagaimanapun, usaha beliau untuk menangkap makhluk tersebut menemui kesukaran kerana ia bercampur dengan angin, disebabkan tidak ingin dilihat oleh orang ramai yang mungkin akan menimbulkan suasana kelam kabut. Maka beliau meminta makhluk tersebut masuk ke dalam rumahnya dan kemunculan asap itu dapat dilihat kira-kira jam 12 malam. Namun dalam beberapa saat kemudian asap itu tiba-tiba hilang dan bertukar menjadi satu lembaga perempuan yang hodoh dan menakutkan. Lembaga itu memiliki rambut yang panjang sehingga mencecah lantai, bertaring yang agak panjang dan tidak kelihatan kaki sebagaimana manusia yang memijak daratan. Lembaga itu semakin berani mencabar kemampuan Darus untuk memasukkannya ke dalam botol. Namun dengan syarat makhluk itu ingin menyakat anak dan isterinya dahulu sebelum dimasukkan ke dalam botol yang telah sedia.
Tetapi menurut Darus Mutalu, manusia lebih pintar dari makhluk halus yang bodoh itu kerana sebelum nenek langsung itu ingin memulakan tugasnya untuk menyakat anak dan isterinya, beliau terlebih dahulu bertindak awal dengan melakukan zikir sehingga nenek langsung itu mengaku kalah dan terus masuk ke dalam botol yang telah disediakan. Hasil komunikasi dan pertarungan saraf yang berlangsung sehingga jam 2 pagi itu, lembaga tersebut berjaya ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol sebelum bertukar menjadi asap. Pengalaman yang dilalui pada malam itu membuatkan dia langsung tidak dapat melelapkan matanya sehingga jam 8 pagi. Ternyata tiada kuasa lain yang mampu menandingi kekuasaan Allah SWT yang Maha Esa.